السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah kekalkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu pada saat ini, nikmat kerajaan, tuan-tuan. Nikmat kerajaan yang stabil mudah-mudahan. Dan mengambil peluang atau perasaan ini, tuan-tuan, kita nak sebut tentang, nak sentuh sikit ataupun kita nak ulang kaji sedikit tentang peristiwa kewafatan Nabi SAW. Sebahagian orang apabila membaca peristiwa itu, dan bahkan Syiah mengambil peluang pun untuk gunakan hadis ataupun babak itu untuk nak tunjuk, nak beri dengan membawa naratif. Ini cerita naratif kan, naratif politik semua. Dan Syiah nak bawa naratif sahabat Nabi ni berebut kerajaan, berebut kuasa. Sebab apa? Nabi tak ada nak, Nabi meninggal, tak ada nak diurus apa pun, dah berebut dah. Siapa jadi pemimpin, bergaduh sendiri, Thaqifah dan Sa'idah. Itu naratif yang dibawa. Walhal bukan begitu. Sebagaimana kita pada hari ini, kita rasa, tuan-tuan, periknya kalau tidak ada kerajaan, walaupun sehari ataupun 2 hari, collapse, bursa saham jatuh, apa semua, bahaya. Sebab itu, kita doa yang terbaik. Siapa yang naik nanti dapat, orang kata, buat yang sebaiknya. Dan kita alhamdulillah ke arah politik yang makin matang. Yang ada pembangkang pun, pembangkang yang kuat. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ambil peluang tadi untuk itulah. Jadi apabila kita membaca semula sirah tentang kewafatan Nabi SAW, apa yang berlaku pada 12 Rabiul Awal itu, tentang mesyuarat para sahabat Nabi, tentang apa Ansar dan Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan sahabat Ansar itu sedang, orang kata, berbincang, berunding itu, perasaan sebagaimana pada kita rasa ni. Nak ada, kena ada kerajaan. Tuan-tuan rahmat Allah, sekadar selingan saja. Alhamdulillah, kita menyambung juga, kita syukur juga atas peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita. Kita menyambung semula pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Hari ini kita masuk muka surat 39. Muka surat 39. Babak ke-14 dengan tajuk yang diberikan Aisyah intip Nabi. Hadis ni panjang, riwayat Muslim. Kita baca satu-satu, tuan-tuan. Saya akan baca yang teks matan Arabnya, tuan-tuan boleh ikut, dan juga ataupun terus pergi kepada muka sebelahnya untuk tengok terjemahan dia, tuan-tuan. Hadis ni panjang, tuan-tuan. Sebelum pada itu, saya mulakan dengan soalan. Apabila kita melangkah ataupun hendak pergi ke perkuburan, apa sunnah ataupun apakah doa kepada ahli kubur yang sunnahnya kita ucapkan, yang tuan-tuan tahu? Inna insyaallah bikum lahiqun. Riwayat lain tambah as'alullahu lana wa lakumul afiyah, kan. Baik. Hari ini kita akan tahu, sebahagian kita tak tahu, hari ini kita akan tahu hadis itu duduknya di mana, kan. Sebab pengajian selalunya biasanya terus fokus kepada itu, pengajaran atau hukum ataupun amalan yang boleh diambil. Tetapi apabila kita hari ini kita akan berpeluang, apabila kita trace, kita jejak balik yang amalan kita tu, dah alhamdulillah kita laksanakan amalan kita tu, mana sumber dia, kita akan jumpa dia dalam hadis. Kadang ada hadis dia cerita yang bahagian itu sahaja. Hari ini kita akan tengok hadis asalnya, dan kita akan tengok, ya Allah, asal cerita bukan nak cerita yang tu utamanya, tapi dia cerita lain, cuma terselit dalam cerita itu ada hukum ataupun ada doa tadi. Itu yang kita nak belajar, tuan-tuan. Baik, kita masuk pada hadis kita, muka surat 39, Aisyah intip Nabi. Tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan perhatikan, kan. Muka surat 39 itu bermula dengan, saya letakkan kat sini, saya potong sanad di situ.
Saya mula terus dengan qalat Aisyah. Betul. Qalat Aisyah, "Ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya Sayyidina Aisyah berkata, "Ala uhaddithukum." Nak tak saya ceritakan satu peristiwa yang pernah berlaku antara saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan kita tahu yang hadis ini riwayat Muslim dan juga lain-lain, riwayat Ahmad juga. Dia ada rantaian dia sebelum pada Sayyidina Aisyah tu kan. Saya nak baca yang sebelum pada itu sikit saja. Kita tak pergi pada awal, kita pergi yang sebelum pada Sayyidina Aisyah. Dia diceritakan oleh Muhammad bin Qais bin Makhramah. Ini perawi yang ceritakan daripada Sayyidina Aisyah ini. Dia kata Muhammad bin Qais bin Makhram annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قالت عائشة. Begitu tuan-tuan. Asalnya kalau saya nak ambil sikit daripada rantaian sanad itu, daripada perawi beberapa orang tak sentuh, cuma yang sebelum pada Sayyidina Aisyah, tabi'in nama dia Muhammad bin Qais bin Makhramah. Dia cerita kepada anak murid dia. Dia kata qala yawman, satu hari dia cerita, dia tanya, ala uhaddithukum anni wa an ummi. Nak tak anak murid sekalian, nak tak saya ceritakan satu peristiwa antara saya dengan ibu saya, satu kisah saya dengan ibu saya. Jadi perawi selepas pada Muhammad bin Qais bin Makhramah, dia kata apa? Fadhananna annahu yuridu ummihi. Kami masa tu kami duk ingat dia nak cerita tentang dia dan ibu dia, allati waladatu, yang ibu kandung dia lah, ibu yang melahirkannya. Lalu Muhammad bin Qais bin Makhramah pun cerita, qalat Aisyah. Sayyidina Aisyah dia berkata bahawa satu hari Sayyidina Aisyah pernah berkata kepadaku. Rupanya ibu yang dimaksudkan tadi Sayyidina Aisyah, kan? Sayyidina Aisyah ummul mukminin, ibu kita semua, ummul mukminin. Ini cerita dia. Menarik untuk tahu hal ini. Asal nak katanya asal satu hadis itu kadang-kadang itu asal dia, cerita saja tuan-tuan. Dan Sayyidina Aisyah pun hal yang sama. Dia kata, nak tak saya ceritakan satu peristiwa antara saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulna bala. Jadi kami, anak-anak murid dia, Muhammad bin Qais bin Makhramah dan lain-lain dia, sudah tentulah kata bala. Sudah tentu, mestilah nak dengar ni, menarik ni. Dan tidak ada orang yang boleh ceritakan kata babak-babak bukan dekat, mesra Nabi itu lebih daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi, tak ada orang lain tahu, orang luar tak tahu, melainkan diberitahu. Dan ini kita akan tengok amanah para ummul mukminin dan menjadi hukum khas kepada mereka menceritakan apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta apa yang berlaku atas katil, hatta apa yang berlaku dalam bilik air, dia ceritakan sebab di sana ada syariat gitu. Kata Sayyidina Aisyah, qalat lamma kanat al-lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha 'indi, pada satu malam, yang malam itu malam Nabi tidur di rumahku. Saya dah cerita berapa kali Nabi ni ada giliran. Kemuncak Nabi ada 9 orang isteri, Nabi bergilir. Hari ni orang lain, esok orang lain 9. Yang mana kata untuk orang isteri Nabi yang pertama ni, contoh giliran pertama nak jumpa balik dengan Nabi, nak tidur sekali lagi dengan Nabi, tunggu habis cycle satu kitaran 9 barulah patah balik ke dia, kan? Melainkan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah dalam 9 giliran roster tu dia dapat 2 kali. Dapat 2 kali. Kita katalah mungkin dia dapat hari yang kedua ataupun dan hari yang ke-6. Contoh. Orang lain dapat sekali saja. Apa cerita ni? Adakah Nabi berat? Nabi buat sebelah ni pilih kasih? Tidak tuan-tuan. Sayyidina Aisyah dapat 2 kali itu. Pertama memang hak dia, giliran dia. Yang kedua ialah giliran Ummul Mukminin Saudah, dia ada giliran dia, tapi dia serahkan kepada Sayyidina Aisyah. Ada kisah dia. Kisah Sayyidina Aisyah, jadi dia lepaskan hak bersama atau tidur bersama Nabi SAW. Malam giliran dia jadi kepada Sayyidina Aisyah. Dan memang dia bagi. Kenapa dia bagi kepada Sayyidina Aisyah? Sebab itu politik dia lah. Politik dia tahu Nabi suka Sayyidina Aisyah, Nabi dia beri Sayyidina Aisyah. Baik. Kata Sayyidina Aisyah, dia tak tahu ni malam yang orang kata dalam tamu ataupun kedua dalam giliran itu. Cuma yang tahunya ini malam Nabi sepatutnya tidur di rumah dia, tidur bersama dia.
Inqalaba fawada'a rida'ahu wa khala'a na'layhi fawada'ahuma 'inda rijlayhi wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi fattaja'a. Masa tu ni babak nak berlaku ni, masa tu Nabi dah nak tidur dah. Tuan-tuan baca terjemahan dia, Nabi dah letak dah gantung dah selendang Nabi, dah pecah seluar slipper, dah pecah kasut, dah buka kasut dah, letak kat kaki. Mana kat kaki di hujung hujung katil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah kibarkan, dah bentangkan lapik tidur, ala firashi fattaja'a. Nabi pun baring, nak tidur lagi kan ni, keadaan begitu. Falam yalbath ila Raythama dhanna an qad raqadtu. Tak lama kemudian, kata Sayyidatina Aisyah, bangkai Nabi menyangka aku dah tidur. Fa akhadha rida'ahu ruwaidan. Nabi pelan-pelan ambil capai semula selendang. Wa fatahal wan ta'ala ruwaidan. Ruwaidan ni pelan-pelan. Wan ta'ala ruwaida. Pakai slipper pelan-pelan. Wa fatahal bab. Nabi buka pintu rumah. Fa kharaja, Nabi keluar. Thumma ajafahu ruwaida. Kemudian Nabi tutup balik pintu pelan-pelan. Nak ke mana Nabi ni? Sayyidatina Aisyah tak tidur lagi dia masa tu. Cuma tu yang dia boleh cerita. Dia kata bangkai Nabi menyangka aku dah tidur. Nabi buat benda yang senyap-senyap ini. Tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku selepas pada tu? Nabi keluar. Sayyidatina Aisyah kata, "Faja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa taqanna'tu izari." Aku pun cepat-cepatlah pakai tudung, pakai baju balik semua. Thumma talaqtu ala ithrihi. Kemudian tu pun aku keluar rumah juga, aku ikut jejak ekori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al Baqi', sampailah ikut Nabi nak ke mana ni? Ikut Nabi tengok sampai ke Baqi'. Tuan-tuan nak bayang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan yang ada rezeki dah sudah pernah meletak menjak kaki saya, tuan-tuan boleh bayang antara kubur Nabi tu kan, keluar daripada ziarah Nabi tu, tengok Baqi' tu, itulah jarak. Cuma zaman sekarang kita tak terasa, zaman dulu kita terasa. Tuan-tuan bayangkan tidak ada marmar kan, gelap pasir begini tu, malam-malam pula. Itu perjalanan Nabi SAW keluar dari rumah pergi ke Baqi'. Sebab apa Sayyidatina Aisyah ikut ni? Sebab Nabi tak bagi tahu lah. Malam tu malam dia, Nabi tak bagi tahu. Suspicious. Begitu. Faqam, lalu Sayyidatina Aisyah duk perhati. Dia tak tahu, Nabi tak tahu yang dia diekori. Faqam fa'atala al-qiyam. Sayyidatina Aisyah duk perhati, aku tengok sampai di Baqi' itu Nabi berdiri. Fa'atala al-qiyam, lama Nabi berdiri. Lama Nabi. Thumma rafa'a yadayhi 3 marrat. Kemudian aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dia sebanyak 3 kali. Mana tak angkat, jatuh, angkat, tak, sampai 3 kali. Sayyidatina Aisyah tak dengar apa Nabi dia buat tu, tapi nampak pergerakan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada tu, thumma harafa fanharaftu. فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت. Kemudian lepas pada tu, dah lama Nabi berdiri, kemudian Nabi angkat tangan sampai 3 kali, Nabi pun pusing nak beralih lah. Nabi pun nak beredar daripada tempat itu. Lalu apa yang berlaku? Fa'asra'a fa'asra'tu. Tuan-tuan bayangkan keadaan dia. Lalu Nabi beredar tu, aku perhati, aku tengok, aku pun Sayyidatina Aisyah tak nak bagi Nabi perasanlah keadaan dia mengikuti Nabi. Lalu dia perhati, Nabi jalan cepat, aku pun jalan cepat. Keadaan tu bayangkan, kalau sebelum ni Sayyidatina Aisyah duduk belakang, Nabi duduk depan, ya, mengikuti jarak jauh boleh diperhatikan. Sekarang ni Nabi berpaling, Sayyidatina Aisyah pula duduk depan. Ya. Nabi patah balik, Sayyidatina Aisyah pun laju dah perjalanan dia ke depan. Nak bagi elak, tak nak kita sampai dapat dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia perhati Nabi, fa asra, Nabi lari laju. Aku pun lajulah ke depan. Nabi lari-lari anak, aku lari-lari anak. Nabi pelan, aku pelan. Berlaku adegan kejar-mengejar, begitulah. Baik. Lalu kata Sayyidatina Aisyah,
Fasabaqtuhu. Alhamdulillah aku sampai dululah. Aku berjaya sampai dulu. Fadakhaltu falaysa illa an attaja'tu. Aku pun masuk rumah, terus aku baring. Tentu sekali kita ingatkan, ini Saidatina Aisyah cerita tentang peristiwa dia. Tak ada, kita kata tak ada nak cerita tentang apa hukum, apa tak ada pun. Ini satu peristiwa ni. Cuma ulama kemudian kita tengok masya-Allah meneroka hadis itu, cerita itu, lalu keluar dari segi hukum dia. Begitu tuan-tuan. Saidatina Aisyah kata, aku masuk aku terus tidur. Fadakhala. Tak lama kemudian Nabi pun masuk. Nabi masuk rumah. Faqal ma laki ya Aish hashyan rabiyah. Nabi pun kata kat aku, ma laki ya Aish. Apa cerita ni? Apa hal ni Aish? Hashyan rabiyah. Tercungap-cungap. Awak nampak tercungap, apa cerita ni? Bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tinggal tadi, Nabi keluar rumah dalam keadaan pada sangkaan Nabi Saidatina Aisyah tidur. Tiba Nabi balik, Saidatina Aisyah, masih lagi keadaan tidur, tapi lain keadaannya. Tercungap-cungap. Nabi tak tahu. Nabi manusia biasa. Apa yang perkara ghaib semudah ini, kalau Allah tak beritahu, Nabi tak tahu, tuan-tuan. Jangan ada orang dakwa Nabi tahu perkara ghaib. Tak. Nabi tak tahu perkara ghaib. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita ni Aish? Apa tercungap-cungap ni? Kata Saidatina Aisyah, qalat qultu la syai'. Aku pun jawab, tak ada apa-apa lah bang. Ni bang, Saidatina Aisyah pun buat sedar. Apa cerita? Oh bang mana bang? Tak ada apa-apa. Gitulah. Tuan-tuan bayangkanlah adegan dia. Tapi maksud dia ke situ tuan-tuan. Tuan-tuan perhati, kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan perhatikan. Atau ejaan yang ada dalam hadis ini, pada ejaan nama Saidatina Aisyah itu ada kurang. Tuan-tuan. Malaki ya Aish. Malaki ya Aish. Saya, kita sebutlah jujur, kita tak tahu. Masa saya mula-mula jumpa hadis ini, memang buka fizikal kitab Sahih Bukhari, seronok tuan-tuan. Yes, aku jumpa sesuatu. Ini kesalahan. Aisyah ejaannya Saidatina Aisyah kan? Aisyah, ain alif hamzah shin ta, Aisyah. Lalu kita yang ejaan kat sini Aish. Mana ta ni? Tertinggal. Kita dalam orang kata buat kajian apa, lagi-lagi satu benda yang kita kata yang hebat, yang sempurna, satu hasil tulisan yang sempurna, jumpa orang kita kata kekurangan kesalahan tu satu benda yang hebatlah. Kita kemudian ni ada kesalahan ni. Saya pun buat cross check dengan riwayat yang lain. Aish juga. Riwayat Ahmad sebut macam tu. Salah ni. Oh, seronok tuan-tuan. Ini itu perasaan. Kemudian apabila baca syarah hadis riwayat Muslim, baca syarah Imam Nawawi, Imam bincang kupas panjanglah hadis ini, termasuk dia kupas tentang isu nama kat sini. Imam dalam riwayat lain, dalam tempat yang lain, hadis yang sama digunakan untuk keluarkan hukum. Apa hukum panggilan pendek seseorang? Imam Nawawi ulas hukum itu. Sandaran dia hadis ini. Rupanya memang Nabi panggil Aisyah Aish. Nabi panggil Aish. Kemudian saya baru, tadi aku punya seronok, rasa orang salah jumpa kita. Rupanya kita yang tak tahu. Kita yang tahu. Memang Nabi panggil Aisyah Aish. Kemudian membawa saya untuk kita buat orang kata pembongkaran, cari jumpa paling kurang setakat yang cari masa tu ada 4 hadis Nabi panggil Aisyah Aish. Ada 4 hadis setakat yang saya jumpa. Nabi panggil Aisyah Aish. Aisyah pendek kan? Ejaan nama tu Aisyah. Kita nama orang Melayu ni Nurul Aisyah kan? Siti Aisyah, Aisyah Humaira kan? Sahabat saya orang Sudan, dia duduk di Malaysia. Sekejap sama master, dia bawa keluarga, dapat anak. Dia kata dia bagi nama anak dia ikut nama orang Melayu. Kata, nama apa? Nur Aisyah. Apa pula nama orang Melayu, saya kata. Aisyah nama. Tak, orang Arab panggil nama orang Arab satu je. Aisyah satu je. Yang dia kata nama 2, 3 ni Malaysia dia jumpa. Dia datang Malaysia. Jadi Nur Aisyah tu kira 2 nama dah. Dia kata dia seronok, dia datang Malaysia, duduk belajar Malaysia apa tu.
Anak dia yang lahir tu perempuan, nak bagi nama Nur Aisyah. Nama orang Melayu kata. Nama orang Melayu tuan-tuan. Sebab ada dua nama. Baik. Orang Arab satu nama tu lah Aisyah. Tapi ni Nabi panggil pendek lagi, Aish. Jadi Imam Nawawi mengupas daripada hadis ini, babak ini untuk menjawab hukum. Apa hukum kita panggil seorang tu dengan nama pendek dia? Tuan-tuan mungkin nama apa Saifuddin, dah. Syekh kita nama Khairuddin, dah. Orang panggil Din, dah. Nak nama ni Khai. Khai bah Khai. Apa hukum dia dari segi agama? Nama cantik dah, nama penuh Khairuddin, dah. Safir Rahman, Man, panggil Allah. Saif, panggil dia. Apa hukum dia? Ini saya ingat antara Imam Nawawi sebutkan berdasarkan hadis ini, dari segi hukum syarak boleh. Boleh kita panggil seorang itu dengan nama pendek daripada nama asal yang sebenar dia dengan dua syarat. Pertama, panggilan pendek itu tidak memberi maksud buruk atau maksud yang ditegah oleh agama. Ada contoh-contoh yang dia bawa. Itu kita urai lanjut. Boleh. Pertama syarat dia nama pendek yang dipanggil itu tidak membawa makna yang buruk atau nama yang ditegah oleh syarak. Baik. Saifuddin panggil Saif. Saif maksud dia pedang. Bolehlah diterima. Saifullah kan. Yang kedua, syarat yang kedua, orang yang kita panggil dengan nama pendek itu dia redha. Dia okey. Dia okey dengan nama itu, okey tuan-tuan. Jadi kalau lepas pada ni, kalau orang tu tak suka, jangan panggil saya nama pendek, panggil nama penuh, kita kena ikutlah dia. Tapi kalau lah orang nama Abdul Rahman, panggil Tuan Man, Abang Man, ya jangan panggil saya Abdul Rahman, kita kena ikutlah. Dia tak redha nama dia dipanggil pendek. Tapi kalau dia tidak tentang, tidak rasa orang kita tak tegur, kita bolehlah. Ada ayah saya cerita, saya kerja, dia kata ada bos, satu ketika ada bos dia marah dan ayah dia bos saya ni panggil tiap kali kerap lah, dia orang besar, panggil untuk cakap dalam majlis apa semua ni. Nama dia memang ejaan IC dia AB Rahman. Jadi apabila dia pergi tempat-tempat, ayah saya ikutlah, dan tu 2-3 kali dia perhati, Allah, orang ni memang konsisten bab ini. Apabila disapa oleh ni pengurusi majlis, dipersilakan Tuan Abdul Rahman untuk ni. Mula-mula dia pegang mic tu, saya nak betulkan, nama saya bukan Abdul Rahman. Nama saya AB Rahman. Nama saya AB Rahman. Tu memang, dan dia bukan gurau, dia serius. Dia kata orang yang particular. Sebab nama dia IC, mak saya bagi nama AB Rahman. Itu macam-macam orang tuan-tuan. AB tu kan singkatan, kita faham Abdul lah kan. ABD ada sebab ABD. Tapi itu yang ni. Jangan panggil mana orang tahu. Tapi begitu, orang ni macam-macam, dia sensitif tentang nama itu. Bab lain yang pernah cerita oleh sahabat saya, dari isi ni, dia terima borang tunjuk masa saya kerja community, isi nama pelajar, isi nama apa nama di bahagian nama tu, kita tengok, kita boleh perhati orang, ya Allah, orang ni apa sebut nama, tuan-tuan, orang tu doktor, orang tu datuk kan. Tapi apabila letak dalam nak isi borang kotak-kotak kan, nama ibu bapa, kita letak tak gelaran datuk ataupun doktor dalam tu? Tak letak kan? Kita tak nama kita lah. Tapi tuan-tuan jangan terkejut, ada orang letak tuan-tuan, DR titik nama sekian-sekian. Kita tengok, ya Allah, orang. Jadi kita boleh perhati orang kena nama ni sendiri sensitif buat tu. Baik, kembali pada hadis kita, Nabi panggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan yang lebih ringkas, Aish. Dan itu kita jawab hukum dia. Kata Nabi, apa cerita ni Aish tercungap-cungap ni? Lalu Sayyidatina Aisyah jawab, la syai', tak ada apa lah bang. Sayyidatina Aisyah tak nak sebut apa yang berlaku. Lalu Nabi SAW pun kata, la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Aisyah, baik awak cerita. Awak cerita sendiri. Kalau tak, Tuhan yang Maha Latif, Maha Halus, Maha Al-Khabir, Maha Pencerita akan beritahu saya juga. Ada benda ni yang suspicious ni, yang mencurigakan. Baik awak cerita.
Kalau tak, saya dapat tahu juga Allah akan ceritakan saya kepada saya. Baik. Lalu kata Sayyidina Aisyah, kata qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu. Sayyidina Aisyah pun sebutlah, ini bahasa orang Arab, ekspresi dia, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan demi ayah awak dan ibu saya. Dia ni ekspresi nak cakap ni betul-betul, dia nak cakap ni sungguhlah. Fa akhbartu, aku pun ceritalah apa yang berlaku. Dia ceritalah tadi, asalnya dia tak tidur kan, tapi Nabi ingat tidur, aku pun ikut Nabi, saya pun ikut abang, tengok itu dia cerita. Lalu pendek ceritanya, lepas pada Nabi dengar tu, qal fa anti as-sawad atau fa anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Lah, awaklah lembaga hitam yang saya nampak depan tadi. Itu kata Nabi. Awaklah lembaga hitam yang saya nampak depan tadi. Qultu na'am. Saya berkata, saya lah. Maknanya Nabi tadi, Nabi tonton, kita kembali pada adegan Nabi patah balik tadi kan, Nabi lari laju, Nabi itu Nabi tahu lembaga, ada satu lembaga yang mengekori dia. Saya mula baca hadis, saya duk ingat balik kita saya duk kampung, membesar di kampung, dan alhamdulillah lah pada saat ini orang kata latih keberanian sebab duk kat kampung. Malam-malam nak pergi tanda kena pergi sendiri, bawa orang kata bawa cok pergi gali. Malam-malam berjalan dari rumah nenek ni ke rumah nenek saudara. Rumah satu kampung tu besar-besar tu ada 2 atau 3 rumah yang ada TV tuan. Tapi malam memang ni pengalaman saya, sempat ke kampung saya ke belakang. Tengok Gusti masa tu. Malam. Dan ingat apa kalau tuan-tuan Dan lah, apa TV dia ada langsung ada penutup tu. Buka, orang kampung berhimpun ramai. Memang saya ingat lagi. Itu malam-malam tu rela tu pergi. Takut lah. Terdidik. Jadi nak kata tuan-tuan, pada situasi itu, kita seorang-seorang malam-malam, kita sedar ada lembaga hitam, lembaga duk tengok, duk ekori kita. Kira-kira kita tuan-tuan, situasi kita lah, kita menjauhi dia ataupun kita lebih mendekati dia. Kita lagi jauh. Saya lah, aku lagi jauh lagi kan. Tapi Nabi ni, keberadaan Nabi SAW, dan kita kena contoh latih. Nabi kejar tadi tuan-tuan, Nabi tak lembaga hitam. Nabi kejar tu Sayyidina Aisyah, faharwaltu. Nabi lari-lari anak, Nabi Nabi jogging nak kejar, aku pun lari. Nabi mengejar lembaga tu, insya-Allah. Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita kena latih keberanian kita. Baik. Saya balik kampung mengundi bawah ni pun, adik-adik cerita pengalaman dia. Kadang ni benda ada lagi tuan. Tak apalah, tu cerita lain. Tak habis. Tak ada kaitan, tak mau input pergi sini. Kata Nabi SAW, fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Awaklah lembaga hitam yang saya nampak depan tadi. Aisyah pun mengaku ya. Yang berikut ni penting. Kata Sayyidina Aisyah, fala hadani fi sadri lahdatan auja'atni. Nabi pun lahada, boleh terjemah pukul. Kita terjemahlah pukul. Nabi pun pukul aku di dadaku, satu pukulan aku rasa sakit. Tuan-tuan, hadis ini digunakan, ni saya tengok sendiri, orientalis gunakan untuk mengatakan Nabi pukul isteri. Ini hadis dia tuan. Orientalis keluar kata Nabi pernah pukul isteri. Nabi ni suami yang nak beri gambaran naratif. Nabi ni suami yang keras, yang kejam apa. Nabi pukul isteri. Ini hadis dia. Dan kawan saya pernah tunjuk, saya cerita kat tuan-tuan sebelum ni, pernah tunjuk satu status tweet di Twitter, ada orang pengguna dia nama Melayu, orang perempuan, nama Melayu, nama Muslim, tapi buat status dan orang kecam dah lepas pada tu. Dia kata, your so-called prophet is a wife beater. Awak punya Nabi, dia orang Melayu, nama Islam, tapi dia kata your so-called prophet is a wife beater, seorang pemukul isteri. Marah orang. Saya tak ada Twitter masa tu, kawan tunjuk. Masa tu tengah buat yang ni. Kemudian dia tunjuk, dia ada perbincangan panjang kan. Dan dia bawa hadis ni tuan-tuan. Dari situ saya tahu, ini ada hadis Muslim, kita cari jumpa hadis ni. Kita pun baru tahu. Kadang kita tahu benda tu daripada musuh tuan. Dan begitulah kebanyakan orang Islam tuan, dia tahu entah hikmah. Dia tahu tentang, lebih kenal tentang Nabi daripada mulut orang bukan Islam.
Antaranya ada seorang jiran datang tanya, "Ustaz, betul ke Ustaz? Nabi kahwin Aisyah umur 6 tahun." Saya kata, "Betul." Dia kata, "Lah, ya Ustaz, saya baru tahu je." Kata. Dia kata, "Ni makcik tahu macam mana?" Dia kata, "Sebab saya di pejabat," dia kata, dia punya klik, dia punya kawan, dia orang Cina, kata, tanya dia satu hari, "Betul ke you punya Nabi kahwin budak umur 6 tahun?" Dia kata, "Tu pertama kali saya tahu. Saya tahu apa hal itu." Tu yang saya tanya ustaz tu, dia kata. Nak kata ni orang tahu kadang melalui musuh, tuan-tuan. Cuma macam mana fakta itu dibawa, diceritakan. Macam kita lah politik baru lepas ni kan. Fakta, angka tu betul dah. Tapi dia dimanipulate. Propernya ikut pada orang nak buat lah macam mana kan. Begitu tuan-tuan. Fakta tentang Nabi lahada, Nabi pukul ataupun tepuk Sayyidatina Aisyah, ini fakta dia. Orang tak payah nafi. Tapi macam mana cerita yang sebenarnya dibawa, tuan-tuan. Dan ini apabila kita baca syarah, Imam Muslim hurai panjang hal ini, tuan-tuan. Ya? Pertama, betul ke nak kata Nabi ni pukul isteri? Berdasarkan hadis ini, secara literally, Nabi pukul isteri. Sayyidatina Aisyah kata, sampai aku terasa juga ni. Pertama, perhatikan pada perkataan lahada itu sendiri. Ada beza. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, paling asas tuan-tuan tanya anak-anak yang berada kelas bahasa Arab, apa perkataan bagi maksud pukul? Kalau tuan-tuan tahu, pukul biasa guna perkataan apa? Daraba. Daraba pukul. Daraba juga ada maksud-maksud yang lain lah. Daraba pukul. Itu perkataan standard pukul. Sayyidatina Aisyah tak guna perkataan daraba. Daraba betul-betul maksud pukul. Tapi dia guna perkataan lahada. Lahada ni juga ada konteks yang luas. Maksud dia pelbagai. Boleh maksud pukul, boleh maksud tepuk. Lahada ni maksud tepuk. Ada contoh saya tengok. Contoh seorang seorang hakim, dia nak bagi perhatian, dia ketuk ni. Ketuk yang order. Itu lahada. Saya belajar tu, nampak mengantuk. Tuan-tuan, ni itulah ada. Dia tak panggil kalau kita bahasa Melayu menepuk meja juga lah kan. Arab dia ada kepelbagaian yang buat sini, dia tak guna daraba, dia kata lahada. Jadi dipanggil apa? Pukulan, tepukan lil intibah, untuk tarik perhatian. Daraba dia boleh maksud yang lain. Daraba maksud pancung boleh juga ni, dan pukul juga pukul dengan maksud memang nak sakiti kan. Tapi lahada ni satu tindakan tepuk atau pukul lil intibah, untuk tarik perhatian. Itu yang Nabi buat. Itu jelas, tuan-tuan. Dan kita tengok lagi aspek-aspek yang lain untuk kita jawab. Nabi bukan yang kata pukul isteri macam kita tahu kes pukul isteri marah dengan tali pinggang. Tak begitu, tuan-tuan. Baik. Itu asal dia. Dan hadis faktanya ada. Hadis riwayat Muslim. Mereka guna hadis yang sama, kita jelaskan, tuan-tuan. Dan kita tengok selepas pada itu apa yang Nabi kata, dan kita tahu bahawa betul Nabi lahada, Nabi tepuk untuk nak berikan perhatian yang apa Nabi cakap selepas pada ini penting. Ada sikit marah-marah ni. Apabila tuan-tuan tahu tadi apa Sayyidatina Aisyah cerita yang dia ekori Nabi SAW gini-gini, Nabi pun tahu, Nabi pun tup Aisyah. Lalu Nabi SAW sebut, "Adhananti an yahifallahu alayki wa rasuluh." Adakah awak menyangka Allah dan Rasul khianat dengan awak? Ini penting isu ni. Adakah awak menyangka Allah dan Rasul khianat pada awak? Maksudnya apa? Amanah ataupun hak itu tanggungjawab. Mengkhianati hak itulah khianat. Malam Nabi tidur di rumah Sayyidatina Aisyah. Itu hak dia. Dan tanggungjawab Nabi untuk tidur di rumah Sayyidatina Aisyah. Apabila Nabi langgar hak itu, patut Nabi bermalam bersama Sayyidatina Aisyah tapi Nabi pergi jumpa isteri yang lain, itu pengkhianatan. Jadi Nabi tegur, adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya khianat dengan awak? Maksud tadilah, menyangka Nabi pergi jumpa isteri Nabi yang lain. Dan itu pengkhianatan. Dan andai kata Nabi sebagai manusia mungkin tergerak untuk itu pun, Allah mustahil izinkan ini berlaku. Sebab Nabi di bawah kawal sedia sepatu-patu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedang diri Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda-benda yang mustahil Nabi buat. Antara pengkhianatan Nabi mustahil buat. Sebab itu benda ni penting. Kita nak sangka buruk
ada sangkaan-sangkaan pada Nabi ni ketika pun ada hak dia, tapi jangan sampai hak ni menyangka Nabi khianat. Menyangka Nabi tidak adil. Yang tu satu benda yang tak boleh nak, Nabi tak boleh kompromi. Kita tengok peristiwa yang lain, apabila ada seorang ni tengok Nabi bagi hasil, secara mata pandang penilaian dia, Nabi tak adil lah. Duk bagi kat orang yang baru masuk Islam banyak. Tiba-tiba orang sahabat Madinah, sahabat Ansar ni duk berperang dengan Nabi tak bagi apa-apa. Lalu kawan tu kata, ittaqillah ya Muhammad. Kata, Muhammad bertakwa, takutlah pada Allah SWT. Marah Nabi. Ya adil ya Muhammad. Bersifat adil lah Muhammad. Nabi marah. Kalau aku tak adil, siapa lagi yang adil? Sebab ini mustahil bagi Nabi SAW. Tidak adil, zalim itu. Allah tak akan benarkan. Jadi itu, ada benda yang Nabi marah, Nabi tak boleh kompromi. Sebab ini berkaitan dengan hak, berkaitan dengan agama itu sendiri. Antara perkhianatan. Jadi Nabi tanya tadi, adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya kekhianat dengan awak? Kata Sayyidina Aisyah, mahma yaktumin nasu ya'lamuhu Allah. Naam. Kok mana-mana pun manusia ni nak sembunyikan, Allah tahu juga. Iyalah bang, macam tu. Jadi Sayyidina Aisyah mengakui, dia mengikuti Nabi, dia bertindak tadi atas sangkaan Nabi ni nak pergi ada dating dengan isteri yang lain ni, duk janji. Ini sangkaan sebagai manusia. Sayyidina Aisyah adalah kesilapan dia. Baik. Nabi pun jelaskan, fa inna Jibril atani, sebenarnya Sayyidina Aisyah, Jibril tadi datang jumpa saya. Hina ra'aiti fanadani fa akhfahu mink فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. Tadi sebenarnya tadi yang abang keluar tadi sebabnya Jibril datang. Dan masa Jibril datang tu dia nampak awak keadaan tu. Dah nak tidur tuan. Jadi nampak fa akhfahu mink. Saya pun jawab kata panggilan Jibril, fa akhfahu mink, dengan keadaan awak tak tahu. Ni menarik untuk saya kongsikan. Fa ajabtuhu fa akhfaituhu mink. Cerita. Kata Nabi lagi, walam yakun yadkhul alaik. Jibril masa tu Jibril duduk kat luar. Dalam keadaan tuan-tuan, Sayyidina Aisyah walaupun kalau dia tak tidur pun tak nampak Jibril. Tapi Nabi tahu Jibril datang. Nabi bagi salam dan Nabi jawab Jibril. Dalam keadaan Sayyidina Aisyah tak tahu. Duduk sebelah-sebelah ni tidur. Begitu. Kata Nabi lagi, walam yakun yadkhul alaik. Dia tak masuk ke dalam. Sebab apa? Waqad wada'ti thiyabaki. Kerana awak dah buka baju awak. Maksudnya tak menutup aurat dah. Dah tidur kan. Dah terdedah rambut ni. Jadi Jibril tak jadi masuk. Ini ulama orang cantik panjang tuan. Akhlak malaikat. Malaikat kita tahu dia tidak ada nafsu, tidak ada apa. Tapi Allah bagi dia ada, orang kata ada insting kan. Dalam hal-hal benda yang buruk dia tak akan buat juga. Dalam hal ini Jibril dia tidak ada nafsu tetapi dia tak masuk. Dalam keadaan dia tahu Sayyidina Aisyah dalam keadaan tidak menutup aurat duduk kat luar. Ini ulang urai panjang lah di sudut itu. Yang menarik lagi apabila baca syarah ialah usahanya ulama dulu untuk nak bagi faham pada masa itu. Imam Nawawi tahun ke-berapa hijrah tuan. Dia nak huraikan macam mana malaikat panggil, Sayyidina Aisyah ada dekat tak dengar. Nabi jawab, Sayyidina Aisyah ada dekat tak dengar kan. Hurai cerita. Jadi gelak juga tuan. Kita pada hari ini benda tu tak pelik. Orang di tepi kita tak tahu kita sudah hantarkan mesej kepada orang beribu-ribu batu dengan teknologi yang ada. Begitu kan. Pada hari ini dengan teknologi ini Allah bagi kita memahami satu benda yang mustahil pada zaman dahulu. Macamlah juga. Dan ini menunjukkan dengan kita ada teknologi ni, pencapaian sains yang pada hari ini, dia lebih menunjukkan kita beriman pada Allah SWT, lebih kita yakin pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh. Ini wahyu, bab wahyu. Orang tak nafi. Macam mana sebab tu nak bagi yakin? Pada hari ini kita boleh tuan-tuan. Kalau dulu kita tengok orang bercakap seorang-seorang, orang dulu kata gila ni. Gila ni. Pada hari ini berubah tuan. Kita tengok orang berjalan cakap seorang-seorang, ni orang kaya ni, businessman. Apa lagi kita duduk intai. Kalau saya dulu duduk intai, tengok tepi.
ada bluetooth kat telinga dia. Kamu bisnes. Begitu. Boleh bercakap dengan orang dengan teknologi. Sama juga satu mukjizat, contoh kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, kan? Sukar diterima menjadi ujian iman orang pada zaman itu. Pada hari ini kita mungkin tak pelik, tuan-tuan. Ada orang boleh lahir tanpa ada ayah, tanpa berlaku lagi hubungan, orang kata secara sunnatullah itu, kan? Iaitu dengan IV ada, in vitro, kan? Bayi tabung uji dah ada. Dan ini tak dapat capai kita tu. Manusia berjaya sampai pada ni. Tahap ini perlukan bahan, tapi perlukan, orang kata nak buat bukan senang, tuan. Ada kawan isteri saya tu duk cerita 3 kali buat IV. Dan satu-satu tu RM10,000, tuan. Kita yang ada anak, kita dengar, Allah syukur dapat anak. Dia 3 kali, setiap kali tu, tuan-tuan, ribu, saya tak ingat berapa exact dia, RM10,000 untuk nak sekali. Belum tentu berjaya. Success rate tu dia ada dia punya ni. Kadar berjaya tu. Tak berjaya. Lepas tu kena rehat pula lama. Nak boleh anak semua. Dan lain kali tuan-tuan dia boleh anak dengan apa? Allah, kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh anak dengan dia secara asbab dia boleh anak orang. Dia boleh anak, dia janji dengan ada seorang ni lahir anak tu dia ambil. Tapi dia dah taja bayar kos hospital mak tu dia, kalau tak ada orang buat macam tu memang dia buang anak tu. Dia lahir je tu tukar apa semua itu. Duk setahun 2 tahun ke itu, dapat anak dia sendiri mengandung juga. Insya-Allah. Padahal dah habis puluh-ribu semua pada ni. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Begitulah. Baik, kita kembali pada ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi ceritakan apa yang sebenarnya Jibril datang semua gini. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis masa dah, tuan-tuan. Boleh kita teruskan? Insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak lajukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an uqidhak wa khashitu an tastawhishi." Menarik juga, tuan-tuan. Ini juga menarik yang membuatkan saya antara hadis yang masa dia buat yang menung juga Allah. Dia apa yang Nabi buat itu dia cerminan pada akhlak kita sendiri. Adakah kita ni makin dekat dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, masa yang berlaku tu, Nabi keluar seorang-seorang senyap-senyap tu, Nabi pelan-pelan tu, masa tu saya menyangka awak dah tidur, qad raqati fakarihtu an uqidhak, saya pun tak naklah kejutkan awak. Fa khashitu an tastawhishi, sebab saya tak nak saya bimbang awak nanti rasa keseorangan. Bayang Nabi boleh kejut, Aisyah abang nak keluar jap, Jibril jemput abang ni. Boleh. Tapi Nabi ambil option lain. Nabi tak nak kejut. Sebab sangkaan ni Saidatina Aisyah tidur. Kalau kejut, Saidatina Aisyah jaga, Nabi tak tahu Nabi keluar berapa lama. Kawan ni dah terjaga. Seorang-seorang bimbang juga rasa ni. Itu perasaan. Sebab yang Nabi buat begitu. Saya yang Allah kata, aku tak terfikir, tuan. Kita tak orang lain lah, saya lah. Orang tidur kita tak jaga pun perasaan. Kita tidur malam-malam satu bilik. Nak pergi tandas, buka lampu selamba je kan. Isteri tidur buka. Dia ingat je lah buka. Pasang lampu tu buka. Isteri kita duduk kekut muka. Sebab orang kata becah, kata silau. Selamba tu. Pergi. Kita tak terfikir pun nak jaga perasaan orang tidur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, orang tidur Nabi jaga perasaan dia. Tuan-tuan rahmat Allah. Kata Jibril, apa arahan Jibril ketika itu? Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum. Muhammad, Tuhan kamu malam ni bawa hantar aku datang untuk arahkan engkau supaya pergi ziarah ahli baqi'. Untuk apa? Fatastaghfira lahum. Untuk mohon istighfar untuk mereka. Ini menarik, tuan-tuan, untuk kita berikan perhatian. Kalau tuan-tuan pun sedia maklum, tapi kita jadikan sebagai ingatan untuk kita berusaha lagi, tuan-tuan. Pada hari ini, kebiasaan masyarakat kita apabila berlaku kematian atau pergi ziarah kubur, apa yang mereka buat? Mereka baca Fatihah, kan? Orang meninggal, Al-Fatihah. Kita lepas kita langkau perbincangan tentang pahala sampai ke tidak. Kita ambil, sebab itu khilaf. Ada pandangan, ada sebagai ulama mengatakan sampai. Kita katalah sampai, tak apa. Kita sedekahkan Fatihah itu sampai. Baik. Tapi yang sayangnya apabila
Yang sepatutnya dibuat ialah istighfar itu tidak berlaku, kan? Orang meninggal, ni meninggal, tak ada kita pakai istighfar, tak ada. Tidak ada ucapan istighfar, tapi Fatihah semata-mata. Yang ni kita kena ingatkan tuan-tuan dari kita, sebab ini hak ataupun kita nak khidmat, nak bagi bakti kepada orang pergi. Mereka yang mereka perlukan ialah permohonan ampun, istighfar orang masih hidup untuk dia. Itu mereka lebih perlukan daripada pahala. Sebab itu Nabi buat. Sebab itu Allah suruh Nabi buat. Muhammad pergi ke Ahli Baqi', ziarah kubur untuk istighfar untuk mereka. Mohon ampun. Bukan sebut pergi sedekah Fatihah, baca Al-Quran. Saya ingat lagi saya duduk kampung, atuk meninggal. Zaman saya itu ada lagi. Orang kata nunggu kubur. Saya kecil darjah 3 masa tu. Jadi hari-hari, 7 hari, 7 hari tu hari-hari malam tu saya takut pergi hantar makanan ke orang duk imam-imam, ustaz-ustaz yang duk nunggu di kubur. 7 hari tu nak baca Quran. Dia upah tuan. Masa tu harga tinggi dah, ratus dah. Makan tu kita kena pergi hantar. Tu kubur tu dia ada orang kata wakaf. Wakaf letak kat ni. Malam-malam tu ni. Lepas tu tuan-tuan saya cakap ni zaman dululah. Ni imam duk ni. Malam tu dia bergelak je. Saya ingat lagi, kita pun gelak juga masa tu. Siap rokok tu saya katalah, duk isap rokok daun, duk buah gini-gini. Main daun teruk gitu. Tapi tak ada judi lah. Tapi main daun teruk. Kita pun masa tu puas nak tunggu. Dan dibayar untuk itu, insya-Allah kata. Mai kemudian ada kesedaran Allah. Dan tak ada dah, kampung saya tak ada, alhamdulillah yang tu. Betul je, saya tak itu pengalaman tu saya meninggal. Allah Akbar. Ada lagi? Dan mengaji. Dia orang nampak memang ada orang nampak kita orang ada duduk parti ni tak ni lah malam duduk ni. Kita pun masa tu pun nak join juga dan tak tidur tapi dah lewat ikut sebab ayah pun join juga. Dah lama tuan-tuan mana orang baca Quran 24 jam tak ada puas tu. Isap rokok, kopi, sekut tawa kerah. Nah, main terus sambil. Itu sonok situ. Tuan-tuan rahmat Allah. Kita ingatkan pada masyarakat yang lebih perlu kepada orang simati ialah istighfar. Nabi terima berita Najasyi yang meninggal. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Jom pakai istighfar. Dengar cerita kematian, pakai istighfar kepada saudara kamu. Itu yang penting tuan-tuan. Dan kita baca hadis sebelum pada ini ke tempat lain. Nabi apabila teringat Sayyidatina Khadijah, apa yang Nabi buat? Nabi istighfar. Orang baik macam mana pun pada pandangan kita tak tahu dosa yang tersembunyi pada Allah SWT. Yang kita boleh bantu mereka ialah mohon istighfar, keampunan pada Allah untuk dia. Itu lebih penting. Oleh sebab itu tuan-tuan, sama-sama kita cuba budaya keingatkan. Jangan salahkan orang kita ni. Apabila orang berlaku kematian dalam WhatsApp diangkat, kita pakai sedekah, kita tolong ingatkan, jangan lupa juga istighfar, mohon ampun. Kalau boleh bawalah hadis gini-gini untuk nak ya ke, supaya mereka tidak melakukan yang ni tapi tinggal yang ni. Yang ni sunnah, istighfar sunnah. Apabila dengar kematian itu sunnah. Tapi yang ni adalah sebagai kata bid'ah, kan? Kita katalah bid'ah hasanah, sebagai bid'ah hasanah. Tapi bimbang dia menjadi bid'ah yang benar tuan-tuan. Tak naklah sebut hal itu. Sebab apa maksud bid'ah? Bid'ah ada dua. Saya kalau pegang bid'ah, saya bincang bid'ah ada dua yang kita rangkumkan sekali. Ada bid'ah segi akidah, dan ini asas dia. Sebab itu zaman dulu dalam kita baca mengaji kitab akidah, dia ahli bid'ah. Dia kan bukan merujuk kepada orang yang buat perbuatan ini, dia merujuk kepada Mu'tazilah, dia merujuk kepada Syiah, Jahmiyah, iaitu bid'ah segi akidah. Mereka membawa kepercayaan yang tidak Nabi bawa sebelum pada ni. Itu bid'ah, itu yang utama tuan-tuan. Tolak yang tu ialah ada bid'ah di sudut ibadah perbuatan ini yang kita sempitkan. Yang inilah maksud Imam Syatibi dalam I'tisam tentang bid'ah ni apa dia kata? Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah. Ada panjang. Bid'ah inilah satu jalan, satu cara yang dalam agama yang dicipta, mukhtara'atun, yang dicipta tudahi syar'iyyah. Sifat dia menyaingi syariat. Yang ni sifat penting tuan. Iaitu satu amalan. Dan niat tadi, dia satu tariqah, satu cara dalam agama. Dan niat daripada nanti lisuluk. Dengan niat untuk nak beribadah dapat pahala. Sangkaan dia buat untuk dapat pahala. Tapi sifat dia tudahi syar'iyyah. Menyaingi syar'iyyah.
Maksud begini, bersaing. Dan itu kata boleh mengganti yang syariat. Yang syarak dia apabila orang meninggal, kita istighfar. Kita mohon istighfar. Tetapi mari perbuatan ni, contoh sedekah pahala. Zoom. Hop ganti tu. Sedekah pahala. Sehingga kan menyaingi syariat. Tertinggal buat bab ni. Tertinggal apa istighfar itu. Itu dia boleh kata masuk dalam kata bid'ah itu. Boleh jadi kita sebut bimbangnya apabila kita budayakan sedekah Fatihah kepada si mati ni, tapi tanpa ada istighfar, dia jadi bid'ah yang menyaingi syariat masa itu. Syariatnya tadi kita sebut istighfar. Kita buat yang lain, kita abaikan yang tu. Ini tak kena. Sama juga, maaf tuan-tuan, tempat tuan-tuan tidak ada, alhamdulillah, di tempat-tempat yang lain apabila biasa solat Isyak, lepas solat Isyak sebagai tempat ada bacaan surah Al-Mulk, kan? Surah Al-Mulk. Nah, surah Al-Mulk kita tahu baca, ada sunnahnya, tak ada masalah. Tapi yang kalau kita boleh improve, tambah baik ialah begini, ada tempat yang dia nak cepat apabila surah Al-Mulk, ambil masa lah kan. Jadi apa yang berlaku, lepas solat itu dia baca ringkas, dia tinggal bacaan atau zikir Fatimah, terus baca surah Al-Mulk, kan? Yang sepatutnya tempat masa itu apa sunnah dia selepas solat, baca tu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar satu kali tu, itu sunnah dia. Tapi dibuang yang tu, dia letakkan baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, ini bimbang tadi, dia termasuk dalam sifat tadahi syar'iyyah. Kalau nak buat ni, buat yang dia kena buat juga. Buat yang ni, kemudian buatlah yang tu. Lama lah pula ustaz, orang nanti orang tinggi. Itulah cerita dia. Tuan-tuan rahmati Allah, tak nak yang lebih-lebih, tapi itu ingatkan kepada kita. Kita kembali pada kisah ini, iaitu istighfar, tuan-tuan. Istighfar, panjanglah saya nak bincang tentang hal ini. Ingatkan sama kita, penting dan kita ingatkan diri kita juga kepada orang lain. Kalau saya tak ada, saya tak nak benda lain, nak istighfar, ingat saya istighfar untuk saya. Begitu tuan-tuan. Baik, itu Nabi SAW jelaskan. Kemudian tengok Sayyidatina Aisyah, qalat, daripada tadi Sayyidatina Aisyah kena tepuk, dia rasa sakit, kemudian Nabi ceritakan ni, dan berubah keadaan tuan-tuan. Kalau Nabi ni menjadi bukti lagi untuk kita, konteks itu memahamkan kita. Kalau kata Nabi ni pukul marah, dia tak jadi apa yang berlaku lepas pada ni, iaitu adegan ilmu itu. Sayyidatina Aisyah mungkin terasa, abang pukul saya, terasa hati menangislah dia, kan? Tapi tak. Qalat, qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Dah cerita dia, Nabi Sayyidatina Aisyah kata, abang Rasulullah, apa yang patut saya ucapkan masa saya pergi nak kubur ni, nak ziarah kubur. Ini yang soalan yang saya tanya awal tadi, apa bacaan doa ketika kubur. Nabi pun ajar, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum allahiqun. Lalahiqun. Dia ada beberapa versi, semuanya boleh kita ambil supaya tuan-tuan maksud dia. Lalu hadis ini panjang ni, jumpanya dalam riwayat Muslim. Imam Muslim letak dalam kitab jenazah, dalam bab doa ketika masuk perkuburan dan doa untuk penghuninya. Kembali pada soalan kita tadi, hadis doa tu ni cerita dia, asal dia. Sayyidatina Aisyah asal nak cerita pengalaman dia dengan Nabi, umum je. Cuma menarik, keluar juga faedah di situ, hukum. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya duk ingat nilas, tuan-tuan. Saya duk ingat saya ada cerita, tuan-tuan. Saya pergi ziarah masa belajar dulu, Syekh saya bawa ziarah kubur malam-malam. Cerita. Saya belajar di Sharjah. Habis kuliah Isyak beginilah, lepas Isyak disuka kat orang Malaysia, saya dua orang ajak naik kereta gimana dia tak beritahu. Sampai ke perkuburan. Rupanya perkuburan, tuan-tuan, beza jauh dengan kita. Masuk perkuburan, berhenti parking, masuk dalam. Suasana dia memang ada orang sana sini, orang ni. Pergilah saya turut belakang Syekh. Jalan, kita bacalah apa yang patutlah. Masa tu istighfarnya gini. Syekh pun begitu, jalan, pusing orang, tengok ada orang tengah gali ni. Tak duduk lah. Pusing, lepas tu keluar balik. Pelik lah masa tu. Saya pun tanya Syekh, tadi ziarah kubur siapa Syekh? Ya, tak ada kubur siapa. Saya dah ingat kubur saudara yang dikenal ke apa semua kan. Tak ada.
Dia kata biasalah, dia kata, kita jarang sekali ni lama hidup. Dia kata dia jadi amalan sebulan sekali paling kurang pergi ziarah kubur untuk ingatkan tentang kematian. Seronok sikit malam kita ingat tentang kematian. Itu yang dia buat. Dan memang menjadi punya bahawa itu memang menjadi amalan ataupun kebiasaan situ orang pergi ziarah kubur malam. Pintu pagar kubur tu memang terbuka, orang pergi malam ziarah. Ini. Saya sejak hari itu saya azam aku nak buat macam tu. Ni dah belas tahun saya balik Malaysia tak buat-buat tuan. Bukan, saya pernah cuba 2 kali saya nak buat, tak sampai tuan. Parking kereta depan kubur, balik kampung. Parking dah depan kubur. Nak keluar kubur tu dia tak cukup keberanian nak keluar. Boleh ada kubur tu. InsyaAllah tuan-tuan. Saya nak sebutnya tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kaitan khairat kematian, tugas ada kaitan dia perkuburan, tuan-tuan usahakan untuk jadikan perkuburan itu orang datang. Orang datang malam betul untuk ingatkan tentang kematian. Di kampung-kampung dah hidup kampung lah masa tu. Tak sanggup aku takut terjejas iman datang buat cerita macam-macam naik bau lah apa semua. Tak berjaya lagi lah. Tapi mari Malaysia tengok, mari di Kuala Lumpur ni tengok apa Darus Sakinah apa tu, boleh pergilah. Tapi tak buka pula malam. Dia ni pula. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Itu sekadarnya. Kita berhenti setakat ini. Ada soalan? Baik, menarik soalan tu. Soalan pertama, Sayyidina Ummul Mukminin keluar rumah dalam keadaan macam mana? Makan niqab atau tak? Baik, berdasarkan satu hadis yang saya ingat, itu hadis dia Sayyidina Aisyah difitnah, hadisul ifk. Kita akan jumpa nanti hadisul ifk apabila Sayyidina Aisyah tertinggal dari rombongan itu, lalu yang datang kebetulan jumpa Safwan bin Mu'attal. Dia tengok dan keadaan Sayyidina Aisyah berselubung penuh, muka pun tak nampak. Tapi Safwan Mu'attal cam dari segi tubuhan ni, ini Ummul Mukminin. Jadi kat situ daripada hadis itu gambaran Sayyidina Aisyah atau Ummul Mukminin keluar rumah dalam keadaan tertutup. Orang tak nampak dia. Ini selepas pada turun ayat hijab. Ayat hijab dalam Al-Quran ni bukan maksud hijab kita maksud pakai tudung, tak. Hijab ni langsir. Sebab sebelum pada tu ayat hijab, Nabi kita tengok hadis, Nabi jemput orang datang rumah kan. Dan kita tengok Nabi pergi rumah orang lain, keadaannya sangat orang kata mungkin tidak sebagaimana kita sangka, iaitu berlaku layanan. Isteri melayan tetamu suami seperti biasa. Datang ni, dan isteri Nabi juga begitu, sehinggalah turun ayat hijab, min wara'i hijab, tak boleh dah. Lepas pada tu orang datang ke rumah Nabi, isteri Nabi dah tak keluar, duduk kat ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hantar sahabat Nabi untuk minta balik rumah, pergi rumah minta sesuatu dengan isteri Nabi, juga tak nampak muka, min wara'i hijab, hulur melalui ni sahaja. Itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa kepada apabila mereka keluar lepas pada itu dalam keadaan muka dah tak nampak dah. Itu selepas pada hijab. Tapi hukum tu yang pasti khas kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas. Adakah dia diikuti ataupun menjadi kewajipan untuk umat Islam yang lain ikut? Tak. Sebab itu kita akan tengok perbincangan dari segi fiqh. Muka ni aurat ke tidak apa semua. Sebab tidak ada yang ni. Cuma masing-masing tuan-tuan mengambil pendekatan yang macam mana kan. Ada orang nak lebih jaga dia ni. Dan pada hari ni tuan-tuan jangan pelik pula. Bahkan dia jadi trend. Jadi trend. Orang bimbang. Orang yang pakai ni boleh jadi orang tu lah. Pelacur pun ada. Dia jadi trend. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua. Baik. Ya, menarik soalan. Adab menziarahi. Sayyidina Umar pergi ziarah, bagi salam sampai 3 kali, tak dengar, dia balik kan. Ada adab dia tuan-tuan. Secara ringkas, pertama kita ambil roh ziarah sakit itu dipanggil ayadatul marid. Kita terjemahkan kepada melawat orang sakit. Ayad itu maksudnya ziarah. Maksudnya lebih tepat dari segi bahasa ialah dia ulang alik perginya. Sebab itu antara ziarah pergi ziarah
ke orang sakit itu, pertama dia tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama, dan kalau boleh kerap. Kerap. Kalau kita boleh, itu sunnah yang kita boleh biasakan. Pergi tanya khabar lebih kurang ini, kita balik tak lama. Kalau boleh pergi kali kedua, ketiga, satu. Yang lagi, apa lagi? Kalau orang tak bagi masuk, taklah. Ada orang tuan-tuan, dia kena bagi tahulah. Ada orang dia tak suka masa sakit orang datang. Saya antaranya. Dia tak nak bagi tahu kita sakit, kita tak tahu kita sakit lama kita keluar okey. Ada orang dia nak orang datang. Kita tengok keadaan itu. Dan yang kedua sudah tentulah dari segi masa. Quran pun sebut thalath aurat, 3 masa tu juga kena ambil kira. Ni pergi ziarah orang tak kira masa ni, tengah hari orang tu. Jadi kita tengok masa yang sesuai. Itu secara umum tuan. Dari segi hadisnya kita kena bawa perbincangannya yang lain. Wallahu alam. Ada soalan? Kenapa Sayyidina Aisyah pukul kenapa Nabi pukul atau tepuk Sayyidina Aisyah? Sebab keluar rumah ataupun sebab menipu? Sayyidina Aisyah tak menipu. Dia tak menipu. Sebab tadi lahadani fi sadri lahdatan auja'at, Nabi tepuk dada Sayyidina Aisyah yang aku rasa sikit sakit tu. Untuk apa? Lahadah tu sendiri ialah tepukan lil intibah, untuk tarik perhatian. Sebab Nabi tepuk tu untuk Nabi nak sebut lepas dia tu benda lebih penting. Sebab Aisyah masa tu mungkin dalam keadaan dia ada cemburu apa semua, dan ni Aisyah tepuk, dengar abang nak cerita yang sebenarnya gini. Untuk tarik perhatian Sayyidina Aisyah, dia tadi mungkin dia beremosi, Nabi tepuk. Nabi pun cerita. Dan benda pertama Nabi nak tegur ialah sangkaan buruk itu. Kalau tuan-tuan tengok sebelum pada ini, kita tengok Nabi ada kata sangkaan Sayyidina Aisyah. Kita tahu perangai Sayyidina Aisyah cemburu kan. Nabi kadang Nabi senyum, Nabi biasa je. Nabi dia pernah mengata kepada Safiyah, Ummu Salam Safiyah, apa lagi abang tak cukup dengan Safiyah tu kan. Nabi biasa je pada orang lain. Sebab tu ada sangkaan buruk tu. Tapi dia tidak sampai tahap yang perlu Nabi ni. Yang ni Sayyidina Aisyah bertindak atas sangkaan buruk yang tak patut, iaitu dengan menyangka Nabi SAW pergi berjumpa isteri yang lain. Dan itu perbuatan itulah pengkhianatan. Dan ini mustahil. Kalau nak sangka pada seorang ni pun jangan sampai tahap itu. Itu Nabi tegur. Nabi pukul. Atas sebab itu. Bukan Sayyidina Aisyah menipu, bukan. Dan bukan juga untuk kerana Sayyidina Aisyah keluar rumah. Sebab itu antara hujah lagi, kalau Nabi nak pukul, boleh tak suami pukul isteri? Asal dia. Boleh tak? Boleh tuan. Sebut peruntukan undang-undang ni. Peruntukan ni ada dalam Al-Quran. Fadribuhun kan. Jauhkan daripada madaji', daripada katil, mana jangan bersama. Ini antara hukuman suami yang boleh buat kepada isteri. Nabi buat tak tuan-tuan? Nabi tak buat, kecuali yang ni lah. Ini pun tidak dikira. Tuan-tuan, kalau Nabi nak pukul isteri, untuk Sayyidina Aisyah banyak kesalahan Nabi buat. Tapi Nabi tak buat. Antaranya kesalahan ni, Sayyidina Aisyah keluar rumah tanpa izin. Keluar pula malam-malam seorang. Kalau Nabi nak pukul, Nabi akan sebut hal ini. Awak ni keluar tadi tak minta izin, pandai-pandai. Tapi tak berlaku yang tu. Jadi tolak-tolak yang ni, tu kita dapat konklusi dia, Nabi tepuk tadi Aisyah lil intibah, untuk nak tarik perhatian Aisyah ni, dengar aku nak cerita, nak sebut yang penting lepas pada ni. Itu semata-mata. Bukan hukuman pada dia, bukan marah apatah lagi. Kalau tak, banyak lagi benda yang lain. Allah. Bagus soalan tu. Macam mana? Kubur. Okey, faham. Ya, betul. Betul. Tak sebenarnya berhenti, betul. Walau kubur ni, bagi salam kan. Sambil lalu tuan-tuan, boleh. Yang adabnya nanti ketika ziarah kan. Ziarah untuk kita bagi salam, kemudian masuk istighfar. Tapi seandainya kita tengok, mudah-mudahan kita masuk dalam sunnah ini, kita tak sampai berhenti, sambil lalu ataupun kita nampak tu, bagilah salam. Dan salam itu sebenarnya tuan-tuan, kita kena melihat maksud hadis ataupun doa itu. Dia peringatan untuk kita sebenarnya.
Inna insya'allahu bikum lalahiqun. Kami ni pun tak lama akan menyusul. Kena kat kita tuan-tuan. Salam tu bukan. Sebab itu kita ingatkan anak-anak kita begitu. Lalu kubur, anak saya dah hafal setiap kali ni lalu. Apa ni? Kubur depan mereka. Wassalamualaikum ya Allah. Untuk latihan begitu. Ya. Dan kalau kita boleh lama sikit, kita mohon istighfar untuk mereka. Ya Allah, as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Dan Allah dengar malaikat mengutip segala bicara kita. Mudah-mudahan kita dapat pahala itu sampai pada mereka. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Maaf habis masa panjang. Tak ada. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Panjang umur, berjumpa lagi tahun depan lah. Tahun depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.